Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Abdullah bin Yusuf selaku pensyarah BML 3083 Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian yang berkaitan dengan makna yang bertajuk Analisis Makna Gaya dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Berikut merupakan ahli kumpulan yang telah terlibat di dalam kajian ini. Baiklah semua, saya akan membincangkan bahagian pengenalan. Terdapat banyak tokoh yang memberi pandangan tentang definisi atau konsep semantik. Salah satunya ialah Abdullah Hassan 1992. Semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna dan oleh sebab makna itu adalah sebahagian daripada bahasa, maka semantik juga menjadi sebahagian daripada linguistik. Yang kedua pula adalah menurut Abdul Jain 1994 mengatakan semantik merupakan bidang kajian linguistik yang mana objek penelitiannya adalah makna bahasa. Baiklah, saya akan kongsikan sedikit sinopsis tentang hikayat Raja-Raja Pasai. Kisahnya mengaitkan keturunan Raja-Raja Pasai yang bernama Raja Ahmad dan Raja Muhammad. Ketika berburu, Raja Ahmad menjumpai budak perempuan daripada Bulu Betung. Mereka berkahwin dan mendapat seorang puteri bernama Puteri Betung. Puteri Betung pula dikahwinkan dengan Merah Gajah dan mendapat dua orang putera iaitu Merah Siluh dan Merah Hanum. Bahagian kedua menceritakan kisah mengenai Tun Berahim iaitu merupakan tokoh yang menjadi kebanggaan Kerajaan Pasai. Kegagahan Tun Berahim, anak Sultan Ahmad, digambarkan seperti hang tua. Beliau juga amat dikenali rakyat kerana prihatin akan kehidupan rakyat. Bahagian akhir cerita ini adalah kisah penaklukan Pasai oleh Majapahit, iaitu setelah kematian Tun Berahim, kekuasaan Pasai menjadi lemah dan mudah ditakluki Majapahit. Akhirnya Pasai dapat dikalahkan oleh Raja Aceh iaitu Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Baiklah, saya akan menerangkan tentang makna gaya. Makna gaya merujuk kepada perkataan yang digunakan pengarang dalam penulisan sesuatu hasil karya seperti cerpen, novel, sajak dan sebagainya. Menurut Chris Emas, penulis karya kreatif terlibat secara khusus dalam peranan semantik. Di samping menyampaikan bahasa yang baik sama ada dari aspek tata bahasanya dan juga dari segi makna. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan bagi memenuhi objektif kajian berikut. Pertama, menganalisis mana gaya yang terdapat dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Kedua, menguraikan mana gaya yang terdapat dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam kepentingan kajian, penulisan ini mengemukakan hasil kajian makna gaya iaitu dalam bidang semantik di bawah tajuk jenis-jenis makna. Kajian ini amat penting kerana terdapat pecahan dari segi makna gaya yang boleh dipelajari khususnya kepada pengkaji-pengkaji yang ingin membuat kajian berkaitan dalam bidang semantik. Diharapkan penulisan ini dapat membantu mereka yang terlibat secara langsung atau tidak secara langsung. Batasan kajian. Data digunakan untuk kajian ini hanya menggunakan data yang diperolehi daripada buku Hikayat Raja-Raja Pasai. Dari segi analisis, kajian ini dibuat dengan menganalisis mana gaya yang terdapat dalam hikayat ini. Mana gaya dikaji terdiri daripada mana dalam karya kreatif, struktur ayat, bahasa figuratif dan juga peribahasa. Data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk jadual. Mana gaya tersebut akan dianalisis dan kemudiannya dihurai berdasarkan cara penyampaian mesej. Bagi sorotan kajian, pengkaji telah mengkaji kajian lepas sebagai rujukan. Terdapat banyak kajian yang berkaitan dengan analisis gaya makna seperti kosakata, elipsis, inversi, simili, metafora, metonimi, ameliorasi
dialek dan waktu, peyorasi, litotes, kiasan, personifikasi, midalan pepatah, kata-kata hikmat dan hyperbola. Seterusnya, gaya penulisan dalam karya kreatif sering menggunakan bahasa figuratif. Hal ini termasuklah pemilihan kata, pemilihan struktur ayat, pemakaian dan pemilihan bahasa, ungkapan peribahasa, kiasan dan sindiran. Bagi metodologi kajian, kami mendapatkan bahan atau data melalui kaedah kepustakaan. Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan, iaitu pencarian data dan maklumat di pusat sumber dan laman web. Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan data dan bahan sekunder. Bahan-bahan adalah terdiri daripada buku, artikel, dan jurnal yang diperolehi daripada internet. Seterusnya, berdasarkan kaedah kepustakaan, penyelidik mengumpul data bagi setiap bahan yang diperoleh melalui buku dan sumber internet seperti buku, jurnal, dan artikel. Penyelidik mengumpul data dengan menganalisis makna gaya secara manual yang terdapat dalam sumber primer, iaitu buku Hikayat Raja-Raja Pasai. Buku tersebut adalah dari sumber internet yang berbentuk Portable Document Format atau PDF bagi memudahkan setiap ahli kumpulan mengumpul data. Data yang telah dikenal pasti dalam buku Hikayat Raja-Raja Pasai akan dihurai, dianalisis dan dipersembahkan dengan menggunakan jadual. Penggunaan dialek dalam menyampaikan message atau sesuatu cerita juga digunakan. Menurut Mario P. 1969, dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh kumpulan penutur dalam sebuah masyarakat. Berikut merupakan contoh penggunaan dialek dan waktu dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang pertama yaitu waktu. Makna ada seorang orang tua dalam surau itu, yaitu pada halaman 3. Yang kedua, bermain hayam menyabong, maka datanglah serigala juara bermain hayam menyabong kepada merah pada halaman 9. Berdasarkan petikan tersebut, gaya penulisan ini menggunakan penulisan pada zaman dahulu karena terdapat penggunaan bahasa klasik yang telah digunakan. Sebagai contoh, tuha merupakan perkataan tua dalam bahasa Melayu standard. Selain itu, hayam adalah seekor ayam. Oleh itu, bahasa yang digunakan di dalam hikayat ini telah menunjukkan pada zaman bila hikayat ditulis. Kosakata bermaksud keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa atau perbendaharaan kata. Contohnya yang terdapat dalam Hikayat Raja Pasai, yang pertama yaitu Ayo dara Zulaika tingkap, bangun apalah engkau, asalmu orang terjunan pengiran, karena engkau penghulu gundiku, yaitu di halaman 46. Makna gaya yang seterusnya adalah elipsis. Elipsis ialah amalan menggugurkan sebahagian ujaran atau struktur bahasa. Namun, bahagian yang digugurkan masih boleh difahami maknanya oleh pendengar atau pembaca berdasarkan sesuatu konteks. Berikut merupakan contoh penggunaan elipsis. Contoh tersebut menunjukkan pengguguran konstituen ayat, subjek atau predikat dan menghasilkan ayat yang tidak lengkap. Walau bagaimanapun makna yang disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh pembaca. Struktur ayat yang kedua yaitu inversi. Inversi dikenali sebagai pembalikan kata, frasa atau rangkai kata dalam ayat. Berikut merupakan contoh-contoh penggunaan inversi dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang pertama yaitu setelah beberapa lama antaranya, maka sekalian kelengkapan itu pun sampailah ia ke Majapahit dengan kemenangan, yaitu pada halaman 67.
Ayat tersebut menunjukkan berlakunya proses pendempanan keseluruhan predikat, yaitu setelah beberapa lama antaranya, maka sekalian kelengkapan. Seterusnya ialah personifikasi. Personifikasi ialah pengisanan atau pemberian sifat-sifat manusia kepada sesuatu benda, haiwan, tumbuh-tumbuhan, keadaan, peristiwa, barang yang tidak bernyawa atau idea yang abstrak. Berikut merupakan contoh-contoh penggunaan personifikasi dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Contoh yang pertama, maka menyanyilah seruling itu tatkala ditiup orang tua itu. Di sini apa yang dapat dihuraikan ialah berlakunya pemberian sifat manusia iaitu menyanyi kepada benda bukan hidup iaitu seruling. Maka di sini adalah contoh berlakunya penggunaan gaya bahasa personifikasi. Seterusnya ialah simili. Simili ialah kiasan yang membandingkan dua benda yang berbeza tetapi ada persamaannya. Berikut merupakan contoh-contoh petikan atau penggunaan gaya bahasa simili dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Di sini kita dapat lihat berlakunya penggunaan perkataan seperti hyperbola. Hyperbola merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya. Jenis gaya bahasa ini sering digunakan untuk meluahkan perasaan maupun tanggapan secara melampau. Berikut merupakan contoh penggunaan hyperbola dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Melalui contoh petikan tersebut, jelas timbulnya gaya bahasa hyperbola apabila pengarang menyebut ada sebuah negeri di bawah angin. Pengarang membuat pembandingan yang terlalu melampau sehinggakan wujud negeri di bawah angin yang tidak boleh diterima akal logik. Seterusnya adalah metafora. Metafora merupakan bandingan yang tidak terikat kepada makna dolapis dan tidak pula memerlukan pengutaraan perkara yang dijadikan bandingan. Berikut merupakan contoh yang telah didapati dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Perkataan ini sesuai dengan metafora kerana sinar merupakan abstrak dan baju merupakan konkret. Selain itu, metonimi juga merupakan salah satu bahasa figuratif. Berikut merupakan contoh yang telah dijumpai di dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Maka, baginda pun bertemu dengan sebuah surau di tengah rimba belantara itu. Surau merujuk kepada rumah ibadat orang Islam. Bahasa figuratif yang seterusnya adalah pejorasi. Menurut Abdullah Yusuf, pejorasi ialah proses perubahan makna sesuatu kata daripada yang asal kepada yang mempunyai nilai makna yang lebih rendah. Sebagai contoh, maka duduklah baginda dua laki isteri itu. Kata laki yang menukung makna yang rendah digunakan dalam ayat ini. Seterusnya ialah bahasa figuratif litotes. Menurut Abdullah Yusuf alias Muhammad Yatim dan Muhammad Ra'in Syari pada tahun 2009, litotes merujuk kepada kata yang digunakan untuk menyampaikan makna yang sebaliknya atau antonim dan untuk menegatifkan makna yang didukung. Di bawah merupakan contoh petikan atau penggunaan litotes dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Petikannya adalah, karena si Ibrahim bapa tiada jahil orangnya, anak-anak itu amat baik rupanya. Di sini saya dapat jelaskan, jahil bermaksud jahat, tetapi pengarang menidakkan atau menggunakan kata negatif tiada yang sama maksudnya dengan tidak, maka mewujudkan maksud yang hendak disampaikan adalah tidak jahat. Maka dapat disimpulkan bahawa litotes ialah gaya bahasa yang mengecilkan kenyataan dengan maksud merendah. Peribahasa menurut Zaba,
Peribahasa terdiri daripada dua jenis, iaitu peribahasa bererti selapis dan peribahasa bererti dua lapis. Peribahasa ini terdiri daripada bidalan, pepatah, perumpamaan, simpulan bahasa, kata himat dan perbilangan kata. Pepatah. Pepatah hampir menyamai bidalan, tetapi pepatah lebih menitik beratkan sifat rangkaian kata yang berkerat-kerat atau berpatah-patah dari segi pengucapannya. Ia mempunyai makna selapis. Makna selapis yang dimasukkan itu ialah apa saja dikatakan oleh ungkapan-ungkapan itu, maka itulah maknanya. Dari segi makna, pepatah sukar difahami. Berikut merupakan penggunaan pepatah dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Pepatah yang dapat kita kenal pasti ialah indah rupa dari kabar. Indah rupa dari kabar bermaksud perkabaran tentang suatu perkara yang dilebih-lebihkan. Kabar yang dikabarkan lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Di sini jelas wujudnya pepatah dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Seterusnya ialah peribahasa kiasan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2007, kiasan ialah pertimbangan, iaitu perhitungan mengenai sesuatu perkara dengan perbandingan, iaitu persamaan perkara yang lain. Berikut merupakan contoh-contoh penggunaan kiasan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Contoh yang pertama, sehelai rambutnya di tengah kepalanya seperti warna emas rupanya. Di sini, pengarang ingin mengiaskan warna sehelai rambut Tuan Putri yang sama seperti warna emas. Seterusnya perumpamaan. Perumpamaan merupakan peribahasa yang bererti dua lapis, mendukung dua makna, iaitu makna tersurat dan makna tersirat. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai, pengkaji telah mengenal pasti terdapat hadirnya perumpamaan. Perumpamaan yang terdapat situ adalah seperti tagar di langit. Tagar bermaksud guruh atau guntur. Apabila peribahasa ini digunakan dalam konteks peperangan, jelas menunjukkan peperangan itu sangat dahsyat. Dalam contoh ini, penulis membandingkan bunyi senjata dan bunyi tempek peperangan itu seperti bunyi tagar di langit. Akhir sekali ialah simpulan bahasa, iaitu simpulan bahasa merupakan ungkapan atau rangkaian perkataan yang disusun khas. Berikut merupakan contoh yang didapati dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Sebagai kesimpulan, bidang semantik mempunyai pelbagai cabang bidangnya. Jenis makna dapat dibezakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandangan. Dalam penggunaan bahasa, matlamat utama adalah untuk menyampaikan mesej, iaitu maksud dan makna yang ingin disampaikan. Harapan saya adalah semoga bidang semantik ini menjadi salah satu bidang kajian untuk pengkaji pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.